من لساني يفقه قولي وبعد. إن شاء الله نحن نواصل ما درسناه في اللقاء الأول في يوم الثلاثاء. اليوم نكمل حديثنا في أقسام الكلمة. So kita akan lengkapkan pembelajaran kita dalam topik pembahagian kata dalam perkataan dalam bahasa Arab kan. So pada hari Selasa yang lepas Dr. ada bagi beberapa aktiviti untuk Amirul buat sebagai satu aktiviti pengukuhan kefahaman Amirul lah kan, bagi setiap jenis kata tu, isim, fi'il, isim dan fi'il lah khususnya. Amirul ada buat ke? Apa tu? Kamu ada buat tak assignment tu? Apa ni aktiviti tu? Saya dah cari 5 isim dengan 5 fi'il berdasarkan apa yang saya nampak dekat mahalah itu hari. Okey, Amirul ada tulis ke? Saya tulis, saya dah hantar dekat doktor dah. Hantar dekat mana? WhatsApp? Okey. Sambungkan earpod sekejap. Okey. Nanti untuk next activity, kita nak tengok tulisan tangan Amirul boleh? Oh, boleh doktor. Doktor nak saya hantar melalui apa? Boleh je by WhatsApp pun boleh. Maknanya Amirul tulis balik apa yang Amirul dah buat tu. Tulis tangan atas kertas, lepas tu ambil gambar. Lepas tu hantar by WhatsApp tadi pun boleh juga. Pastikan Amirul pun boleh menulis secara handwriting untuk perkataan-perkataan Arab lah. Boleh doktor. Boleh buat sekarang Boleh buat sekarang? Boleh. Okey. Saya ambil kertas. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ya. Saya baru dapat kertas. Jadi apa yang saya hantar dekat doktor tadi tu saya hantar melalui WhatsApp. Betul. Kamu tulis balik lah.
Dah ke? Sekejap saya tengah buat. Okey, tak apa. Betul tulis. Betul Okey. dulu. Baik. Yang tulisan apa tu transliterasi tu tak perlu tulis. Oh, bahasa Arab saja. Bahasa Arab dan juga Terjemahan. terjemahannya. Itu pun dah okey lah. Okey. Baik, doktor. Ah. Okey. Besok Ustaz datang, Ustaz. Majlis Aduh. rumah terbuka. Tak memang tak sempat lah Amirul sebabnya bertempung dengan majlis dekat USIM juga pagi tu. Oh ya ke? Kalau tu pun AJK bahagian logistik ada apa ni lah unit logistik kan jadinya tak susah lah antara Faham. AJK. Sebab besok majlis makanan banyak tapi orangnya tak banyak. Student pun tak ramai kan. Itulah pasal saya pun tak ada semangat saya nak pergi. Kan bila tak ramai jadi macam tak ni lah kan. Tak meriah orang kata. Tak meriah. Aduh, hai. Memang student tak ramai. Total berapa orang je student? Sebabkan ramai yang dah intern, total pelajar sekarang sepatutnya saya seorang je. Cuma ada yang repeat kan. Jadi yang pelajar total repeat tu ada lebih kurang 4 orang. Oh, yang lain yang 4 orang. Maknanya 4 orang saja yang tengah ambil kursus pada semester ni. Mana yang ada kelas. Betul. Yang lain semua pergi intern dah. Yang lain semua pergi intern. Ya. Tu yang saya tak ada budak baru. Mana tak ada pengambilan baru tak ada. Sepatutnya ada. Cuma ada itulah dengan isu pentadbiran universiti. Prof kita orang tak nak terima. Jadi efek dia sampai sekarang. Oh, faham. Memang itulah musibah betul. Tak apalah bagi diri Amirul bagi habiskan pengajian dulu lah kan. Betul, saya setuju. 5 kata kecil. Ustaz, saya minta maaf Ustaz kalau saya punya tulisan ke apa tak cantik ke. Tapi itu yang kita nak tengok tu yang real punya kan. Kita nak belajar. Kan tak apalah. Cuma kamu tak boleh buka melalui laptop Saya tak boleh. Saya dah cuba dah masuk link pakai laptop. Cuma memang saya tak boleh masuk. Saya tak tahu kenapa. Dah download belum? Dah download dah. Mungkin selepas ni saya try masuk pakai PC. Apa tak boleh Itu saya tahu lah. Mungkin problem ni dekat laptop saya kot. Okay. Tapi phone boleh je saya pelik. Jadi memang sah lah. Problem ni dekat laptop saya. Kat meeting, dia bila Teams ni dia ada whiteboard. Maknanya boleh tulis. Contohnya Dr. buka ni kan. Contohnya, sekarang Dr. buka whiteboard ni. Dan Dr. boleh, everyone can edit. So dia collaborate on whiteboard lah. Contoh macam ni kan. Kamu nampak tak ni? Sekejap saya tengok. Yang saya nampak whiteboarding in progress. Okay, maknanya internet kamu ni pun lemah. Nampak tak? Masih belum keluar lagi. Kamu guna wifi ke internet sendiri? Internet sendiri sebab kalau pakai wifi dia agak kurang. Maksudnya lagi lemah? Sebab Teams ni pula dia kena perlukan internet yang agak kuat. Tapi saya dapat dengar suara Ustaz dengan jelas. Muka Ustaz pun saya nampak bergerak dengan cantik. Ustaz dah nak siap dah. Sikit lagi. Okey, sikit lagi boleh. Apa kita santai je. Alhamdulillah. Tadi macam Poyana bagi tahu saya, Ustaz besok balik ke kampung pun kan, doktor? Esok petang petang atau malam gitulah. Kelantan Ustaz? Apa? Ustaz kat Kelantan ke? Tak, jauh. Oh, jauh. Sama ni lah.
Koyana lah. Oh, Sekampung kan kami. Masya Allah. Uish. Ini nak cinta pandang pertama, insyaAllah. Okay. Syariba. Amirul nampak tak yang tulisan doktor? Sekejap. Whiteboard tu. Mas- Dekat. Masih tak nampak. Saya cuma nampak whiteboarding in progress. Nek kamu kok slow sangat ataupun pelik. Sebab saya sih nampak muka doktor jelas. Tak lagging. Pelik lah. Membaca. Okey, settle. Saya hantar gambar. Boleh. Okey tak doktor? Tulisan saya. Ya. Kita kena apa, pusingkan kamu punya tu supaya okey. Oh, nak saya hantar balik? Tahu tak payah. Kita boleh buat. Okay, baik. Okey. Sekejap Okey, sekarang ni kamu nampak tak paparan ni? Yang dia tayangkan sekarang. Okey, saya nampak. Apa yang kamu nampak? Uish, boleh zoom lagi. Saya boleh kontrol lah doktor. Okey. Nampak tak apa yang dia zoom? Okey, saya nampak. Jelas Okey. So, okey, mana tulisan kamu min haisul wudu, aspek kejelasan tu okey lah. Maksudnya not bad. Cuma ada Okey. beberapa huruf tu kamu kena baiki lah. Contoh ni. Ni betul boleh conteng tak Doktor, saya nak tanya boleh? Ha. Kalau contoh saya sentuh skrin ni, saya zoomkan ke, saya tu ke doktor, jejas kat doktor ke? Oh tak, okey. Cuma maknanya kamu zoom tu maknanya kamu punya paparan je lah. Ya, Mana untuk kan kamu punya skrin je lah. ha. Tapi kalau kamu nak conteng dekat ni tak boleh lah. Oh, okey, tak apa. Ya. Contoh ni kita nak apa ni. Sini. Ya. Okay, kamu nampak tak ni skrin ni? Saya nampak doktor. Doktor tengah ada dalam Word ni. Nampak ke? Saya nampak. Okey, cantik.
Okay, so antara yang boleh komen kat sini, antaranya okay, so min al-asma kan min al-asma allati zakartaha fi aw ala hadhihi al-waraqah kitabun kan, kalimah tu kitab. So kitab maknanya buku kan. Betul. So ni kitab. So antara perkara yang kamu boleh betulkan adalah dari segi inilah kamu punya tulisan tu kan, kaf. So supaya nampak bentuk kaf tu lagi lebih jelas lah. Okey, faham. Kaf itu. Okay. So kitab, buku, dan kebetulan pula memang kita pinjam perkataan kitab tu dalam bahasa Melayu pun kitab kan. Bila kita sebut kitab dalam bahasa Melayu ni kitab agama, buku agama kan. Faham. Sedangkan perkataan kitab itu adalah asal bahasa Arab yang merujuk kepada makna buku. So itu antara perkataan yang di sekeliling kita lah. Sebagai seorang pelajar, betul lagi lah. Maknanya dalam kehidupan pelajar tu memang banyak kitab. Kitab mana? Kitab itu kitab adalah mufrad. Tahu tak mufrad apa maksudnya? Singular. Oh, mufrad ialah singular. Kalau jamak adalah plural Double lah. Plural. Okay, plural. Kitab adalah satu buku. Kalau jamak dia panggil jamak bagi kitab apa? Tahu tak? Buku-buku. Bil Arabiyyah dalam bahasa Arab. Ni. Apa ni? Kitabun. Tak. Ni. Apa tu? Cuba sebut. Kutub. Mufrad singular dia kitab, dia punya jamak kutub. Maknanya buku-buku lah. Books. Kutubun ke kutub? Kutub. Maknanya kutubun kalau kita nak bariskan lah. Kalau kita nak matikan dia, kutub lah. Faham. Okay. So selesai. Betul. Sekejap. Doktor, yang singular tadi apa? Yang plural tadi, plural jamak. Kalau singular? Mufrad. Mufrad. Okay, faham. Okay. Cuma dalam bahasa Arab, kalau bahasa Inggeris, dia ada memang dua gini kan, singular plural kan? Okay, dalam bahasa Arab ada di antara dua ni dipanggil musanna, dua. Macam mana doktor? Okay, ni masuk jenis kata nama lah. Kata nama boleh kata nama, antara kategori kata nama adalah adanya mufrad. Okay. Ada mufrad, singular, ada jamak, plural. Okay. Mufrad satu kan? Okay, kalau plural maksudnya apa? Plural banyak. Yelah, banyak tu angkanya berapa daripada berapa? 2 atau lebih. Okay, dua atau lebih. Itu bagi bahasa selain bahasa Arab. Bahasa Arab masih membezakan kalau dua bukan jamak lagi, tapi dipanggil musanna. Oh, musanna. Faham. Ada satu lagi, musanna. Okay. Kalau jamak 3 dan ke atas lah. Okay. Kalau musanna 2, mufrad 1. So musanna, contoh kalau kitab ni kan. Okay. Dia cuma tambah alif nun kat belakang dia. Kitabani. Itu kalau musanna. Musanna. Bisa. Okay, 2. Musanna. Tambah kaf. Tambah alif dan nun di belakang dia. Mana imbuhan akhiran. Alif nun. Okay, faham. Okay. Baitun, rumah. Kan? Bait. Betul. Okay, bait, rumah. Okay, kalau musanna, bait. Kalau tu, baituan. Tambah alif dengan nun. Baitan. Baitani. Okay, faham. Kitabani. Okay. Dia punya jamak, buyut. Kalau jamak kena tambah apa Okay. Kalau jamak, dalam bahasa Arab dia ada 3 jenis jamak. Macam ni.
Dia ada 3 jamak. Ada jamak muzakkar salim, jamak anas salim dengan jamak taksir. Okey. Okey. Kalau jamak muzakkar salim tambah waw dan nun, dan biasanya orang lah. Contohnya perkataan muslim. Muslim kan? Okey. Jamak dia muslimun. Tambah waw nun belakang tu. Okey, waw nun. Selalu kalau Tu, orang. tu biasanya lah untuk orang ataupun sifat. Orang ataupun sifat. Okey, faham. Okey. Manakala kalau objek benda mati lah. Kebiasaannya dia gunakan dia guna jamak yang kategori nombor 3 dipanggil jamak taksir. 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 Benda Maknanya mati. dia bukan imbuhan akhiran waw nun ataupun ya nun, tetapi dia perubahan pada huruf yang asal. Sama ada dia berubah baris tadi macam kitab kan, dia rubah baris dia menjadi ku, kemudian digugurkan salah satu huruf dia. Itu taksir. Okey, nak tahu benda maklumat tu kena buka kamus. Okey, faham. Okey, so itu cara ringkas, cuma doktor tak berniat untuk memperjelaskan dengan lebih detail lah. Dia just faham. macam bagi maklumat Mukadimah. gitu je lah. Mukadimah. Bait, buyut. Kitab, kutub. Yang tu kena hafal. Manakala yang musanna tadi kan, dia boleh ikut kaedah formula, tambah alif nun. Tapi kalau jamak tak boleh. Jamak je kebiasaan kita akan refer kepada kamus. Okey. Betul. Bait rumah. Lagi talibun kan. Okey, macam mana kamu hijau talib ni? Ta ni macam mana tak nampak. So kena baiki. Dan pada tamir ni so nak apa ni hijau kena betul lah. Ta macam ni kan. Kan macam tu. Talib. Talib. To tu kena panjang Gitu. Gitu kan. Okey, faham. Okey. Talib mufrad, seorang pelajar. 2 orang pelajar, Kalau dua orang pelajar, Taliban. Taliban ni. Talibani. Bila tambah alif, dia kena panjangkanlah. Talibani. Talibani. Kan macam tadi baitun baitani. Kitabun kitabani. Sebab dia alif kan. Alif ni adalah merujuk kepada baris atas yang panjang gitu. Okey, faham. Okey. Jamak dia apa doktor? Contohnya kan. Jamak dia masih menggunakan jamak taksir iaitu tulab. Tulab. Pernah dengar kan tulab kan? Tulab pernah dengar? So itu adalah jamak bagi perkataan talib. Talib. Okey. Ni dia punya jamak dia. Okey, madrasah. Sekolah. Madrasah. Okey, berbanding perkataan madrasah, mungkin Amirul boleh pilih perkataan lain yang lebih hampir dengan kehidupan Amirul sekarang. Amirul sekarang belajar di kat mana? Madrasah Universiti. ke? So universiti dalam bahasa Arab apa? Mesti dalam bahasa Arab. Universiti dalam bahasa Arab, Jamiah. Jamiah. Jamiah macam tu. Jamiah. Okey, Jamiah. Okey. So Jamiah ni university. So lebih berkaitan dengan kehidupan Amirul lah. Okey. Contohnya ana fil Jamiah. Saya di university. Ana fil Jamiah. Sebut kena betul. Jamiah. Yang panjang dekat suku kata pertama sebabnya ada alif kan. Jamiah. Ana fil Jamiah. Ya. Ana saya fil berada Jamiah universiti. Ya. Okey. Okey, jap. Padam balik.
Okay, qalamun. Pen. Pen. Pena. Qalam. Pen. So, okay, betul. Ni akan bagi sikit. Okay. So, tengah tambah tukar menjadi perkataan jami'ah lah. Okay. So, okay, kita pergi pada al-af'al kan? Al-af'al. Al-akmal. Fi'il, al-fi'il. Al-fi'il, kata kerja. Pertama, Alif lam bukan isim ke, doktor? ayolah. Maksudnya kata kerja lah. Al-fi'il. Oh. Okey, faham. Maksudnya bukannya fa'ala. Fa'ala tu maknanya orang dia telah melakukan. Okey, faham. Okey. Al-fi'il maksudnya perbuatan. Perbuatan. Sebab tu ada al lah Din. Kalau ni dia telah melakukan. So maknanya kata kerja lah. Jangan keliru kat situ lah. Jangan keliru Sebab tajuknya adalah perbuatan. Al-fi'il. Al-fi'il. Kata kerja lah. Okey. Kata minal af'al lati katabtaha huna kataba. Baiki huruf kaf ni. Macam mana tulisannya? Gini. Oh, kita start dengan dia punya tangkai tu dulu. Ya, betul. Start yang ni dulu. Yang ni baru guna-guna. Oh, okey, faham. Baru nampak cantik saya punya. Okay. Okay, doktor cuba doktor tengok. Saya punya katabah. Mana? Tak Baru dapat. jadi. Alamak, kau tulis kat mana? Kamu tulis kat mana? Saya tulis kat kertas. Boleh tunjuk balik? Tak dapat. Oh, jap. Oh, tengah live jap. Mana? Kan? Baru dapat kemas. Itulah saya tadi saya punyalah praktis kaf tu. Rupanya kena tulis tangkai dia dulu, lepas tu baru kepala dia. Okey. Saya dah faham dah. Okey. Terima kasih. Sekejap mana tadi? Okey. Kataba. So kataba telah menulis lah kan? Maksudnya dia telah menulis. Okey, betul. Okey. Kalau dua orang, ni doktor masuk selit sikit lah tata bahasa. Kalau tadi doktor tunjukkan kalau kata nama, kalau dia musanna, dia ada imbuhan akhir kan? Imbuhan akhir alif nun kat belakang kan? Betul. Musanna ada alif dengan nun. Musanna kan? Musanna dia tambah alif dan nun. Untuk kata kerja, kaedah dia tak sama. Oh, okey. Ya, kaedah dia tak sama dan dia mengikut jenis kata kerja. Kan? Sebagaimana yang hari itu kita dah belajar secara pantas, ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il amar. Betul? Okey. Kalau tidak ada sebarang penambahan ni, maksudnya ini adalah untuk katabah ni maksudnya untuk ghaib mufrad. Ghaib dengan mufrad. Muzakkar. Maknanya ghaib ni untuk kata ganti orang ketiga. Mana orang tu tak ada. Maksudnya yalah kata ganti nak bagi kata ganti utama yang ketiga lah. Faham tak? Oh, itu untuk muzakkar. Muzakkar, ghaib, muzakkar dan juga seorang. So muzakkar ialah dua orang. Orang ketiga. Ghaib ni orang yang ketiga, maksudnya orang tu tak ada di depan kita lah. Dia telah menulis. Dia tu maknanya tak ada kat depan kita lah. Kalau orang yang tengah, maksudnya bila orang tu kita communicate kat depan dia, kita katakan awak, kamu. Okey, faham. Kalau muzakkar? Muzakkar lelaki. Lelaki, okey. Sebab kalau muannas bagi perempuan, katabat. Oh. Okey. Ini untuk kata kerja tau. Ini dia tak boleh sama dengan kata nama lain. So dia ada tiga. Ghaib, muzakkar, laki, lepas tu dengan muannas perempuan. Muzakkar lawannya muannas lah. Okey. Okey, saya dah faham dah. Kita bagi uraian sikit je lah.
Okey, manakala kalau contohnya dua orang telah menulis, Doktor. Contohnya kan dua orang telah menulis, contohnya kataba gitu. Kata ba, tak ada beza je. Ada alif belakang dia. Oh, Itu je. kata ba. Oh, kalau dua orang tambah alif. Okey, kalau ramai kan tadi musanna kan, kalau untuk jamak kan maksudnya dia punya pelaku tu ramai. Mereka telah menulis, contohnya kan. Mereka telah menulis buku atau mereka telah menulis cerpen contohnya. Dia kena tambah waw alif belakang. Katabu. Oh, alif. Tumbuhan Kata. katabu. Oh, Dia tambah waw dengan alif. itu kalau ramai doktor. Ya. Ghaib, mana ghaibun, mana ghaib masih ghaib juga, dan dia untuk jamak dan juga jamak yang muzakkar. Kalau kalau jamak untuk muannas lain lagi. Kata benar. Faham? Kalau Okey, tadi doktor okey, so doktor tak nak peningkan sangat yang bab tu. Yang penting Amirul dapat tahu bezakan antara kata kerja dan juga kata nama tu satu hal, dan sedikit maklumat tentang tadi itulah yang Amirul tulis ni semua adalah contoh untuk mufrad, muzakkar dan ghaib. okey, saya faham. Okey, itu je. Sebab memang banyak nanti kan tata bahasa dia ni tukar ni satu sini takut jadi pening pula. Betul saya. Jadi pun Kan? saya susun satu-satu. Dapat sikit-sikit pun tak apa. Doktor boleh tak bagi Nanti saya 2 minit saya salin kejap? boleh 1 boleh. minit. Okey, terima kasih doktor. Kata apa menulis pergi. Okey, dah Amirul. Okey, boleh. Amirul? Okey ke? Assalamualaikum doktor. Salam. Okey. Okey, selesai. Okey, okey. Oh, sorry. Okey, kata apa tulis. Okey, kemudian zahaba. Zahaba bermakna pergi Pergi. Saya dapat Okey. semalam kawan saya nak pergi beli makanan. Okey. Lepas tu macam pergi. Lah pergi. Okey, saya try. Okey, baik. Nanti, okey, akala makan. Okey, syariba minum. Minum. Okey, yang ni kenapa terbalik ni? Terbalik? Cuba membaca dalam bahasa Arab apa? Membaca.
Qur'a. Ha? Iqra. Aha. Bukan ke? Iqra tu maksudnya bacalah. Mana sila baca. Iqra tu. Kan? Oh, baik. Itu fi'il amar. Kata suruh. Mana kata arahan. Iqra. Okey, faham. Okay. So buang hamzah ni Okey, buang untuk menjadi hamzah. fi'il madhi dia. Untuk jadi fi'il madhi lah. Okey, fi'il madhi biasanya fathah. Untuk qara'a. Ya, qara'a. Oh, tadi dah betul dah. Cuma saya macam rasa suspend pula. Saya macam, apa Aduh. hal pula? Tak usah saya. Okey. Tadi betul lah. Dekat WhatsApp saya hantar kat Ustaz tu betul lah. Lepas tu bila saya saling saya macam, biar betul. Bukan baca Iqra ke. Benda yang saya confident lah saya salah. Kuasam betul. Okey. Sorry Ustaz. Okey, qara'a. Qara'a. Okey. Okey. Okey, ni ingat. Qara'a membaca. Okey. So sekarang ni kita ada 5 kata nama. Betul. Khamsah asma dengan khamsah af'al. So Dr. akan tunjukkan macam mana kita nak gunakan 5 kata nama dan 5 kata kerja ni untuk membina ayat yang simple lah. Okey, faham? Kalau boleh buat kat sini lah ataupun berdasarkan ni. Kita tunjuk dulu dekat whiteboard ni. Sekejap. Okey, so nampak tak? Whiteboard in progress. Aduh. Dalam progress ke ataupun by word je kot. Senang Okay. Boleh juga. Word tadi Okey, saya nampak. Word lagi lebih ringan sikit. Okey, yang word dia ni nampak kan? Okey, yang ni saya nampak. Okay, so ni Dr. Fahmi guna word je lah, mudah. Okay, jangan Dr. tulis sini. Okay, so sekarang ni kalau kita ada tadi menggunakan kamu punya apa yang kamu buatkan, kita tukar font. Okay, tadi perkataan apa yang kamu tulis tadi, kata nama dia, boleh sebut balik tak antaranya? Kitabun. Okay, kitab. Lagi? Baitun. Bait. Okay, lagi? Talibun. Apa dia? Talibun. 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 Okay, lagi? Jami'ah. Jangan sebut jami'ah. Jami'ah. Awal-awal jami'ah. Bila sebut, kena sebut dengan betul dekat suku kata mana yang perlu panjang dan mana yang pendek. Jadi dalam bahasa Arab ni memang asal ni memang tidak ada baris. Asal ni memang tak ada baris. Tapi kalau ada alif ataupun waw ataupun ya, biasanya akan dipanjangkan lah, panjangkan sedikit. Dekat bahagian yang ada, dekat kosakata yang ada waw, alif dengan ya. Kalau je kat ujung ataupun awal lah. Kalau kat tengah-tengah macam ni, tak panjang lah, je bait kan. Sebab ya kat situ je. Okay, kitabun kan kitab. Kat sana jami'ah. Kan jami'ah. Okay, lagi kata nama apa yang last? Qalamun. Okay. Cuba sebut itu betul. Qalamun. Sebab tak ada alif. Sebab tak ada alif. Sorry. Betul. Okay, ulang sekali. Qalamun. Ya, betul. Okay, faham. Jangan kita kecilkan sikit. Okey, kemudian kata kerja tadi, cuba kamu sebutkan. Kalau kata kerja, kataba. Kataba. Zihaba. Apa? Zahaba. Zahaba. Okey, lagi? Akala.
La. Lagi? Syaribah. Syaribah Syariba. Okey. Lagi? dengan qara'a. Qa, ra. Qara'a. Okey. Cuba kita buat ayat yang ringkas kan berdasarkan perkataan yang ada. Okay, baik. Perkataan okey. Dalam sebenarnya ni topik minggu depan lah sebenarnya buat ayat kan. Oh. Okey, cuba tengok. Kita boleh tak gabungkan dua jenis perkataan ini, kata nama dan kata kerja untuk membuat ayat yang simple. Okey, dalam bahasa Arab kita boleh buat ayat dengan padanan di antara kata nama dan kata kerja. Kemudian kita akan gabungkan dengan huruf jar ataupun huruf tu Kata lah. hubung. Kata hubung tu. Okey, contohnya kat sini antara pilihan yang ada, contohlah yang kita boleh buat contoh kata abah ni kan. Okey, antara yang specialnya bahasa Arab, dia boleh mula ayat tersebut dengan kata kerja. Oh. Ya, itulah yang membezakan yang beza lah. Yang lain semua boleh sama lah, maksudnya boleh mula dengan kata nama. Kan macam bahasa Melayu mula dengan kata nama, bahasa Inggeris dengan kata nama. Dia tak boleh start dengan kata kerja bahasa Inggeris kan, mana boleh. Betul, dia jadi pelat nanti. Dia mesti nouns. Sebab tu yang hari tu bila yang Dr. tanya kamu? Dia lah mungkin yang Selasa lepas. Bila kita nak describe tentang hujan turun, hujan sedang turun, boleh tak kita sebut raining saja? Tak boleh. Tak boleh. Kita kena mulakan juga dengan nouns, iaitu it's raining. Yes. That's why walaupun it's itu tidak ada keperluan pun untuk menjelaskan makna. Tapi Nampak dia perlu tak? ada. Faham? Tapi dia perlu ada kerana tata bahasa Inggeris perlukan bila buat ayat mesti wajib dengan kata nama. Okey, bahasa Arab tidak macam tu. Bahasa Arab dia boleh, ayatnya boleh start dengan kata kerja. Okey, kita contohnya kita ambil kata apa sini kan? Okey, kita buat ayat. Okey. Kataba. Siapa yang telah menulis? Saya. Penulis. Kita guna kata nama yang ada kat sini. Apa sesuai? Penulis. Tak, kata nama yang ada antara 5 ni. Kita, Bait, Talib, Jami'ah, Kolam. Siapa yang menulis? Pelajar. Talibun. Okey. Ambil perkataan tu, bukan Talibun, Talib. Oh, maaf. Talib. Okey. Okey, kita ambil perkataan tu, cuma kita bubuh alif lam. Kataba at-talibu contohnya. Okey, kejap saya. Kataba At-talibu. at-talibu. Ya. Oh, macam tu je. Tapi ayat ni, okey, dia masih belum lengkap sebab kata kerja kataba dia memerlukan objek. Pelajar tu tulis apa? Oh. Kan? Jadi kataba. Okey, Kataba at-talibu. at-talibu. Dia tulis apa? Kitabun. Kataba at-talib kitab. Mungkin perkataan lain kot. Ataupun okey, kita boleh tukar je sebab kita nak gunakan perkataan ada kat sini kan. Okey, boleh tak kita tukar kataba ni qiraah? Kataba tukar qiraah. Maksudnya apa? Pelajar itu telah membaca. Membaca apa? Buku. Membaca buku. Kita qira'a al-talibu kitabu. okey, jap Kita bawah ni boleh tak? Okey, soalan macam tu je kan? Okey, dalam bahasa Arab, kena ingat ni. Objek sekiranya kata nama itu dia berada pada keadaan objek, dipanggil maf'ulun bih. Tak apalah, nanti banyak pula istilah. Bila doktor sebut objek, kamu faham kan? Yang kena buat. Okey. Dia mesti dalam keadaan mansub. Mansub tu adalah maksudnya baris atas. Baris atas. Ya, kitaban.
Kitaban. Okay. Sebab oleh kerana dia nakirah tak ada elah, cuma dia kena tanwinkan, so dia kitaban. Dia macam tu. So qara'a at-talibu kitaban. Kita ambil tadi apa? Kata kerja yang kamu buat tadi ni. Kita gunakan ini. Kita gabung ni. Dan gabung ini. Boleh jadi satu ayat. Sekarang ni, okay. Sekarang kita nak gunakan lagi perkataan yang lain untuk kita kembangkan ayat ni sikit. Contoh dia katakan, Amirul membaca buku dekat mana? Sekolah. Jamiah. Okey. Fi tadi apa? Fi. Apa dia tu? Di, kalau di dalam bahasa Arab apa? Fi kan? Fi. Fi. Jamiah. Fi al-jamiah. Bukan jamiah. Cuba sebut elok. Fil jamiah. Jamiah. Tengok ada alif tu kan? Jamiah. Fil jamiah. Fil jamiah. Okey. Ya. Sikit lagi saya boleh faham. So kita boleh buat ayat selepas Amirul dah dapat beberapa perkataan dan membezakan di antara kata kerja dan juga kata nama. Ni kata kerja kan, ni fi'il. Yang ni apa? At-talib ni fi'il ke isim? Al-talibu. Al-talibu kata isim, kata nama. Isim. Okey, kitaban isim ke fi'il? Kitaban isim. Kan sebab apa ada tanwin contohnya kan. Jadi kenapa isim tak ada alif lam? Betul. Okey, fi isim dia harf. Dia yang tu. Huruf. Dia huruf. Harf jar dipanggil huruf jar. Huruf jar. Okey. Kenapa jar? Jar ni maksudnya menjadikan kata nama selepasnya baris bawah. Menjadikan kata nama selepas dia tu berbaris bawah. Okey, faham. Saya dah faham. Fil jami'ah. Okey, so al-jami'ah ni isim ke fi'il? Al-jami'ah isim. Isim. Kenapa? Ada alif lam contohnya kan? Betul. Jadi ya dalam ayat bahasa Arab dia terdiri daripada adiknya isim, ada fi'il, ada huruf. Okey, faham. Kan? So macam tu lah. Boleh buat ayat. Contoh okey. Akala kan? Akala at-talibu contohnya kan? Dia makan apa? Tak. Mungkin cari perkataan lain. Dia makan apa? Nasi. Al-aruz. Contohnya. Al-aruz. Al-aruzza. Nasi al-aruzza. Al-aruz. Tapi oleh kerana dia menjadi objek, dia kena balik ke atas lah. Okey, faham. Maksudnya itu salah satu bentuk ayat lah dalam bahasa Arab. Ada kata kerja, ada kata nama, ada kata nama. Bezanya ni kata nama pelaku, ini kata nama objek. Kalau kata nama objek kena ada alif. Kena ada ni, apa ni baris atas, fathah. Okey. Ya, boleh So dah nampak kan macam mana perkaitan di antara kata nama, kata kerja dan juga huruf untuk dalam membina ayat. Faham? Saya kena ulang balik benda ni. Betul lah. So, boleh. Alamak, dah start lag lah. Ya ke? Saya dah beli internet dah. Aduh. Hotlink pula tu. Apa ni, Wi-Fi universiti tu kan slow. Tak, saya berada dekat MACD Ustaz. Sebab kalau Wi-Fi universiti jadi macam semalam, lag. Lagi teruk? Teruk. Sebab kalau universiti malah lama kami, Wi-Fi dia boleh tahan laju. Tapi disebabkan kami duduk dekat Fatimah, dia punya Wi-Fi tu kongsi dengan ramai orang. So memang sangat lembab. Kalau saya pakai internet saya pun line sana lagi sangat lembab. Jadi saya keluar lah, saya pergi tempat lain.
Hmm. Okey. Sekarang kamu nampak slide ni kan? Okey, saya nampak. Okey. Yang ni ada kamu buat tak? Kamu cari tak ini huruf jar, huruf istifham, nida? Allahu Akbar. Saya lupa. Saya Tak silent yang sempat. dua ni. Okey. So huruf ni ada pelbagai jenis lah. Contoh yang Dr. bagi tadi, fi kan? Ha. Tu fi adalah termasuk huruf jar. Mana huruf yang menjadikan kata nama selepasnya itu Baris menjadi bawah. kasrah. Panggil kasrah. Fi, kan? Contohnya fi. Lagi apa? Ala. Lagi? Min. Min. Daripada. Kan? Contohnya kan? Kemudian ila. Ke. Contoh dia kan? Alba. An. And Dia ada 20 ke begitu? So dia 20 tersenaraikan 20 huruf jar. lebih kurang lah. Tapi kita senaraikan kat sini mana yang biasa lah. Biasa digunakan. Oh, okey. Okey, huruf istifham jadi 2 je huruf istifham. Hal dengan hamzah. Mumtaz. Hal dan juga hamzah. Huruf nida antara yang paling Huruf famous seruan. ialah ya, itu je kan? Ya. Ataupun ayyuha. Ya, ayah, haya. Sekejap. Yang ini bukan. Ya, ayah, tapi yang famous ya lah. Oh. Okey, huruf nafi ada ma kan? Ada la, ada lam, Lamalan. ada lan. Okey, huruf kosam Huruf Sorry. kosa wabita. al-waw, Waw, albi, Alba. alta. Alba, alta. tak. So ada 3. Apa maksud huruf sampah? Huruf apa? Yang saya baca dekat sini, huruf al-qasam ni huruf, Masya Allah, huruf sumpah. Sorry. Kan contohnya wal asri. Oh. Wasyamsi. That's why kata nama yang datang selepasnya itu dia kasrah. Sebab selepas huruf kosam. Kasrah ni baris bawah kan? Ya, betul. Okey, saya faham. Maksudnya kita ada dhammah Dhamma, di depan. Kita ada fathah fathah. pada atas kan. Okey. Kasrah baris bawah. Okey. Dhamma, kasrah, fathah. 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 Ha. Kasrah. Saya salin kejap, doktor boleh? Boleh. Baris, dhamma, baris depan. Ya. Fathah, baris belakang. Faham. Sekejap je dah nak 9.30. Tapi kita sampai Tak pukul 10 perasan. kan? Tadi kita start lewat kan? Sekejap je, lagi setengah jam je. Boleh. Keep. Okey, kemudian kita pergi kepada yang ni lebih kurang aktiviti tadilah. Mungkin contohnya kalau kita bagi yang gambar ni, apa perkataan-perkataan yang Amirul boleh keluarkan? Muannas, muzakkar. Tak. Maknanya kata nama ataupun kata kerja yang refer kepada gambar ni. Kamu nak kata apa? Lelaki, perempuan ke? Saya nak cakap lelaki dengan perempuan. Okey. Kalau lelaki, kita tak panggil dia muzakkar. Oh. Yes. Muzakkar tu bukan bermaksud lelaki, tetapi muzakkar itu maksudnya masculine dalam konteks bahasa, linguistik tu sendiri. Oh. Kalau kita nak sebab dia bukan maksud man ataupun boy, bukan. Kan? Muzakkar ni maksudnya masculine.
Okey, Kalau faham. kita nak katakan dia lelaki dewasa lah kan. Ar-rajul. Okey. Ar-rajul. Rajulun. Oh. Ar-rajul. Okey, kita tengok gambar ni. Dia berada dekat mana? Dia ada dekat maktabat. Ha? Tu maktabat. Maktabah. Maktabah. Okey, so kita katakan perkataan yang pertama kita keluarkan maktabah. Kenapa maktabah? Kita boleh katakan sebab haula itulah ya, contohnya yadrusuna fil maktabah. Okey, apa lagi yang kita boleh nampak dari gambar ni? Dia tengah buat apa? Tengah membaca buku. Qiraah, membaca. Qiraah membaca. Okay. Lepas tu Kan? university. Al-Jami'ah. Jami'ah. Mi-nya pendek ke panjang? Mim dia panjang sikit. Pendek je, mana ada panjang sikit. Pendek. Yang lepas tu. Al-Jami'ah. Jami'ah. Okay, faham. Okey, apa lagi? Dia berada dekat mana? Campus. Al-Haram. Al-Haramul Jami'i. Al-Haram Jami'ah. Ini campus lah. Okay. So, jadi dua perkataan. Al-Haram, Al-Jami'i. Okay. Apa lagi yang kita nampak dari gambar tu? Apa yang ada kat sini? Ni apa ni? Tadi tu baru ajarkan. Kalau buku Al-Kitabun. Kitabun. Kitabun, maaf. Kalau jamaknya kutub. Kan? Okey, apa lagi perkataan yang jumpa? Dia berbincang, kan? Berbincang dalam bahasa Arab apa? Naqasha. Sekali lagi, Doktor. Naqasha. Berbincang. Oh, berbincang. Naqashah. Ya. Naqasha. Apa Naqashah. lagi? Nampak tak dia mungkin dia tengah bercakap? Kalau bercakap. Ataupun dia tengah berdialog lah. Kan berbincang tadi. Dan berdialog contohnya. Ataupun bercakap. Kan? Yataqallamu. Yataqallamu. Takallam. Oh, yatakallam. Takallama. Yatakallama. Kalau ada ya tu mana mudhari' lah. Bila mudhari' je bagi depan. Yatakallamu. Yatakallamu. Kan yatakallamu. 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 Sedang. Kalau ada ya tu sedang kan? Ya. Kalau yatakallama tu dia sedang. Ya. Yatakallamu. Kalau takallama telah bercakap. Ada tak cancel? Apa? Nasi. Terkejut saya suara doktor tiba-tiba comel. Apa lagi dia tengah duduk? Jalasa. Kan? Jalasa duduk. Ni mata ni dia melihat. Apa? Melihat dalam cara apa? Sekejap Jalasa. Melihat apa? Melihat. Yara. Itu mudhari'. Kalau Yanzuru. Yanzuru. Nazara. Kan? Madi ni adalah nazara. Melihat. Faham? Yang kamu sebut tadi pun betul juga. Yara. Cuma yang Yara tu dia Yara dia punya madi dia ro'a. Faham? Sekejap, doktor boleh saya minta nak ke tandas sekejap tak? 3 minit. Boleh. Okey, terima kasih doktor. Okey.
Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey. Dah, Tak okey apa, dah. Ustaz. Settle. Besok Ustaz ada majlis juga Ustaz? Ya? Besok Ustaz pun ada majlis hari raya juga ya? Tak boleh datang. Oh tak, bukan dekat USIM. Oh betul ha. Oh. Dia buat sekali dengan meraihkan bakal jemaah haji. Oh. Raya haji bila? Yang akan naik apa? Yang akan buat haji tu. Oh, okey. Faham. Hajah haji. Ya. Dia buat sekali lah sebab NC dia pun akan pergi menunaikan haji juga. Alhamdulillah. InsyaAllah Ya. doktor pun. Amin. Sekejap. Bateri. Dia nak tong. Okey, ya. Okey, so sekarang ni doktor nak tunjuk kepada kamu. Sebab kita masih dalam topik kata nama, kata kerja dan juga huruf kan? Betul? Jadi salah satu pendekatan yang boleh kita gunakan bila mempelajari bahasa asing ni adalah kita dedahkan diri kita dengan bahan bahasa itu sendiri. Sebab doktor tak nak banyak menerangkan tentang grammar tu sendiri kan. Musanna macam mana, jamak macam mana. Yang tu doktor akan selit-selitkan melalui bahan bahasa yang kita tengok lah. Yang Amirul akan tengok, Amirul akan baca. So antara bahan bacaan yang mungkin agak sesuai dengan Amirul ikut apa ni mustawa ataupun tahap Amirul sekarang ni, mungkin kita akan gunakan bahan bacaan buku cerita yang agak pendek lah. Bila Amirul tengok pun tak adalah macam susahnya panjang sangat lah kan, contohnya kan. Lepas tu bahasa dia tinggi ke apa. So kita akan gunakan bahan bahasa yang mudah, InsyaAllah sesuai lah dengan Amirul. Boleh? So okay, ni antara bahan dia. Amirul nampak tak? Oh, bukan kena beli? Yang ni, nampak tak? Oh, saya ingat kena beli buku. Okey. Tak beli buku pun. Ni PDF je. Okey. So okay, cuba baca tajuk dia. Ana wa akhi. Amirul boleh faham tak agaknya? Ana saya, wa akhi. Wa akhi. Dan siapa? Ayah. Akhun. Akhi. Atuk. Tak, Pelindung. kan? Akhi. Cuba ingat. Wa akhi. Akhun. Tahu maksud akhun? Abun, apa ni? Ayah, kan? Abun. Umun, mak. Umun mak. Okay. Kalau brother, my brother? Kalau berada dalam bahasa Arab. Oh. Apa dia? Cuba cari. Berada dalam bahasa Arab. Akhi. Oh, okey. Jadi So cerita anak, ni, cerita pendek ni berkenaan dengan apa? Ana wa akhi. saya dan abang saya. My brother and I. Kan kalau bahasa Inggeris kan? Me and my brother. Betul. Me and my brother kan? Me and my Okay, brother. so itu dia cerita dia. Okay, tengok baca kat bawah ni, okay. Cuba Amirul baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum ke is? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana sadaikukum walaida. Okay, cuba baca dulu. Ana sadiqukum. Oh, ana sadiqukum walida. Walid. Oh, ana sadiqukum walid. Walid tu nama dia lah, nama dia Walid. So dia memperkenalkan, saya merupakan kawan-kawan kamu semua. Maknanya saya merupakan kawan kamu semua lah. Sodik tu kawan. Sodik kawan, okey. Itu salah satu cara macam mana nak memperkenalkan diri kepada orang lain. Oh, ana sadiqukum Amirul. Mumtaz. Okey. Faham? Ya.
Kan, ana sodikukum Nizwan contohnya kan. Ana sodikukum Amirul. Nah, so pandai Amirul. Mana Amirul ambil ayat tu jadikan contoh untuk Amirul pula. Macam tu lah. Belajar bahasa macam tu. Betul. Faham? Okey, tengok ayat yang kedua. Dia memberitahu memperkenalkan umur dia berapa tahun kan. Umri, cuba baca. Umri khamsun. Ada tanwin ke kat situ? Tak, macam bukan. Umri Aha. khamsa. Tengok baris tu. Baca Baris dengan baris tu. Aha. Umri Aha. khamsun. Su. Kan dia khamsuman tak ada tanwin kan? So baca dengan tanpa tanwin. Tanpa tanwin. Baca ikut sebagaimana kat sini. Kamu nampak kan? Nampak, tapi saya tak kenal yang lambang tu. Oh, okey. Kalau macam ni, lambang macam ni kan? Dia bacaan dia tak ada, bukan bertanwin. Contohnya umri khamsu sanawat. Kat sini baru tanwin. Tapi bila kita berhenti, waqaf, maka kita matikan lah. Matikan dia. Okey, umri khamsu sanawat. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Okey, cuba kamu sebut. Umri khamsu sanawah. Halo? Ya. Betul. Umri khamsu sanawat. Sanawat. Okey, so apa yang Amirul boleh buat, tukar je lah kat sini. Ikut umur Amirul. Umri akan berapa? Umri? Saya umur 23. 23 je kan. Salasah contohnya umri salasa wa ishrun. Salasu wa ishruna sana. Umri salasun wa ishruna sana. Sanawah. Dia bukan dia tak sama. Dia guna sana. Okey, Dia dalam bahasa Arab ni banyak grammar. Contohnya kan, dalam bahasa Arab kata nama yang terletak selepas angka puluh-puluh, 20, 30, 40, 50, okey, dia mesti dalam keadaan singular, singular, dan dalam keadaan fathah, mansub. Yang ni bukan puluh kan? That's why dia punya hukum lain, tata bahasa dia lain. Jadi itu yang menjadikan bahasa Arab ni agak sedikit complicated sebab dia banyak dari segi kawaid ini banyak gila. Kalau bahasa Inggeris, kita bahasa Inggeris kan, contohnya I am 23 years old kan? Okey, kalau kita tukar nombor menjadi 5, years old kat belakang tu bertukar tak? Tak, sama saja. Sama saja, tapi kalau bahasa Arab bertukar-tukar mengikut sistem nombor bahasa Arab. Wow, okey. Maksudnya bahasa Arab ni satu bahasa yang kaya. Betul. Dari segi kawaid dia memang sangat kompleks. Sebab tu tak ramai yang berani ataupun tak ramai yang masuk bidang tu. Kecuali kalau budak tu memang suka minat matematik. Sebab dia lebih kurang macam ala-ala matematik sekali sebab banyak formula dia kena ingat gitu lah. Faham. Dia kena ubah sini, ubah sana. Kalau tukar muzakkar, yang lain kena tukar. Kalau muannas lain pula. Okey. So kat sini kita boleh belajar macam mana cara dia memperkenalkan diri. Dengan mudahlah dia bagi salam dulu. Okey. Kemudian dia bagi dia sapa dulu. Maksudnya itu gaya sapaan. Selain daripada bagi tahu ana Walid pun boleh juga kan. Tapi agak kurang mesra lah. Okey, faham. Kan. So dia sapa dengan menggunakan ana sodikukum.
Ana sadiqukum Walid. Walid, kata dia kan. Ha. Kemudian dia beritahu tentang umur. Umri khamsu sanawat. Khamsi sanawah. Okey, kat sini tengok ayat yang digunakan ada tak kata kerja? Kata kerja. Ada tak? Sekejap, Ana. Ni Dr. Padang boleh Boleh. Okey, Dr. Padang ni kita tengok balik. Tengok yang apa ni pada apa ni yang safhah ula ni, pada muka surat pertama ni kita tengok balik. Ada tak kata kerja al-fi'il? Saya tak nampak ada. Langsung kosong. Kosong. Padahal ini buat ayat. Tu yang doktor cakap pada Selasa lepas, antara kelebihan bahasa Arab, keunikan bahasa Arab, dia boleh buat ayat tanpa langsung kata kerja. Zero. Tapi kalau bahasa Inggeris tak boleh. Dia wajib ada verb. Kan? Wajib mesti ada verb. Paling-paling cikai pun, paling-paling kurang pun, dia mesti ada verb to be. I am. Contoh kita katakan saya 5 tahun. Boleh tak? Contohnya I 5 years old. Boleh tak? Contoh tak boleh. Dia kena letak am juga. M tu adalah verb to be lah. Fail lah. Itu bahasa Inggeris. Bahasa Arab, dia boleh tanpa perlukan fail untuk buat ayat. Okey, ni kat sini fail tak ada. Okey, isim. Isim ada ana. Semua. Ni semua isim. Semua isim. 1, 2, 3, 4. Ini kan kalau nak pisahkan ni kan. Sadiqukum ni 2 isim tau. Kum ni maksudnya kamu, you all. Apa maksud sadiqukum? Sodik ni kawan. Okay. Friend. Okey. Katan sodik. Saya kawan. Kum ni antum lah. Oh, saya kawan awak, Walid. Kamu. Oh, saya kawan Sebab tu dalam perkataan ni dia ada 2 perkataan. Dan dua-duanya kata nama. Yang ni kata nama biasa, yang ni kata ganti nama. Kum, kamu. Sebagaimana yang ni pun kata ganti nama kan, saya. Kata ganti nama dalam bahasa Arab dipanggil dhamir. Pernah dengar kan? Pernah? Dhamir. Ad-dhamir. Okey, so ni kata nama. Umri kata nama. Okey, umri ni umur saya kan? So kat sini dia ada 2 kata nama. Yang ni dan juga dhamir. Ni pun dhamir juga. Saya yang bermaksud saya, umur saya. Kebetulan pula orang Melayu pinjam kata nama Arab umri, umur tu masuk ke dalam bahasa Melayu, kita pun namakan umur. Jadi mudah. Sebab tu bahasa Arab dia agak mudah bagi orang Melayu sebab kita banyak pinjam perkataan Arab. Oh, banyak betul. Saya belajar ni kat STPM. Kita banyak pinjam bahasa Arab. Kata bahasa Arab. Cuma kadang-kadang kita tak gunakan kelebihan itu untuk mendalami bahasa Arab, untuk menguasai bahasa Arab. Umri khamsu sanawat. Ni pun kata nama, ni pun kata nama. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Huruf ada tak huruf? Huruf ana tak ada. Tak ada. Ada tak fi? Ada tak ba? Tak ada. Ya pun tak ada. Yes, semuanya kata nama. Bayangkan. Sangat smart. Kan? Unik tak unik bahasa Arab? Unik, betul. Dan maksud dia sampai. Maksud dia sampai. Simple dan sampai. Okay, faham. Boleh. Boleh. Sekarang 10.49, Doktor. Okey. Masa kalau ikut rekod ni dia dah 1 jam 30. Sebab yang ni nanti kalau sebelum habis nanti kita Amirul buka kamera sekejap untuk doktor ambil screenshot gambar lah sebagai bukti. Boleh sekarang ke?
Nanti dulu. Oh, Sebab semalam doktor check balik recording tu macam kurang 5 minit. So malam ni kita lebihkan minit lah supaya cukup bilangan 3 jam tu. okey boleh tak ada masalah. So, Ah, 9.55 kita screenshot. Boleh. Okey, So, baik. okay. So setakat ni Amir ada nak tanya tak? Ada tak yang tak faham? Setakat ni saya okey, cuma saya perlu baguslah buku ni. Saya akan Ah, baca, saya akan hantarkan dekat ChatGPT dan saya akan suruh dia pecahkan dan fahamkan saya sikit. Lepas tu okay, bila apa yang tu saya akan tanya dekat doktor. Sebab ChatGPT tapi ni dia sebelum kamu tanya ChatGPT, ha? doktor minta kamu buat dulu. Maksudnya buat dulu tu kamu cuba baca dulu dan cuba keluarkan mana kata nama, mana kata kerja, contoh je kan. Dia lebih kurang sama je. Tengok ayat dia sama tak? Sama? Cuma sobahul khair pun kamu rasanya kamu dah tahu dah sobahul khair maksudnya selamat pagi. Mm-mm. Sebab tu dia agak sesuai lah bagi beginner lah kan. Yang penting tujuan kita tahu perkataan, jenis kata tu dan tahu nak gunakan dalam ayat. Itu lagi penting sebenarnya. Faham? Ha. Dan kat bawah ni tengok salah sah. Siap dia tunjuk jari tu kan. 3 Jadi salah sah. 3. Betul-betul abang kata ni betul-betul untuk memahamkan beginner. Ya. Kan dia visualize kan dia kan. Ha. Khamsah. 5 jari. Mana Ustaz dapat bahan ni Ustaz? Dekat internet je. Sebab hari tu macam ada dia orang share lah. Pernah lah dalam Facebook apa macam lalu ke depan Facebook doktor tu. So doktor ingat-ingat balik, simpan tu doktor cari balik tu yang tadi jumpa tadi. Sebab doktor Oh. nak cari bahan yang agak sesuai untuk kamu. Takut tak Oh. sesuai kan, agak berat ataupun susah. Tu yang nampak macam simple dan dia ada baris. Betul betul. Kelemahan saya kalau tak ada Ah, baris saya tak tahu macam mana saya nak sebut. ya. Kalau tak ada baris, Amirul memerlukan banyak lagi masa. Pada doktor agak tak sesuai untuk mereka permulaan ni. So doktor akan cari bahan yang ada baris dulu. Okey, faham. Nanti bila dah familiar, nanti bolehlah sikit-sikit tanpa baris. Bila tanpa baris ni, mungkin Amirul akan cuba membaca tanpa baris dan boleh bariskan sendiri selepas tu. Sebab dah pernah jumpa perkataan tu contohnya kan. Mm-mm. Cuma Ustaz saya nak tanya satu soalan Ustaz. Hmm. Ustaz kan pernah kita jumpa itu hari tu Ustaz cakap Ustaz ketua panitia bahasa Arab dekat USIM kan? Tak silap saya. Betul. Kalau cara dorang yang belajar bahasa Arab dengan doktor ni pemula macam saya ataupun maksudnya datang daripada background bahasa Arab? Dia orang datang dengan background bahasa Arab lah. So Ah. pendekatan doktor tak macam pendekatan dengan kamu lah. Dan Hmm. macam kamu belajar bidang apa? Muamalat. Muamalat. So maknanya orang yang mengajar subjek muamalat, dia tak akan samalah mengajar muamalat tu dengan kepada doktor yang doktor mungkin tak ada basic tentang muamalat kan. Dia kurang macam tu lah. Dia orang Faham. punya background memang semua ada bahasa Arab lah. Paling-paling kurang pun masa SPM ataupun STAM ataupun STPM ataupun diploma mesti ambil bahasa Arab. Oh. Dan biasa doktor akan lebih ganas lah. Oh, macam-macam waktu saya kat universiti yang SEM 1 tu, saya Ah, sangkakan bahasa Arab ni mudah sebab kawan-kawan saya yang lain yang ambil yang SEM atas saya satu, dia kata bahasa Arab ni mudah. ah, Cuma saya tak expect pula sesukar apa yang sesukar itulah sebab ah. lepas tu bila saya dah belajar semua saya macam, "Uish, apa ke benda ni?" Sebab Betul-betul. kamu sebab kamu kosong kot. Maksudnya kosong langsung tak tahu bahasa Arab sebelum ni kan? Betul sangat kosong. Ya, Kalau saya baca ya, Al-Quran pun terjemahan dia pun saya yalah, tapi yang kawan-kawan kamu kata cakap mudah tu sebab masa SPM tu dia pernah ambil masa sekolah tu. Dia pernah tak, belajar. bukan. Tak, sebab waktu Tak juga. midterm ataupun terms kami ada seorang pelajar. Nama dia Syarifuddin. Dia belajar dekat Indonesia, belajar pondok. So bahasa Arab dia memang A. So yang lain semua zero Ah, je. memanglah janganlah banding banding dengan dia. Eh, lepas saya dengar dia orang cakap macam tu lepas exam tu baru cakap, memanglah kau orang cakap senang sebab kau orang tiru. Tiru budak tu. Kalau saya kat tempat dia orang pun saya akan cakap mudah. Aduh. Aduh. Doktor nak screenshot doktor? Boleh? Sekejap, saya dalam kereta, saya dah masuk kereta lah.
Okey, doktor. Okay, sekejap Sebab ni doktor screenshot yang ada timing masa tu. Oh, okey, okey, boleh. Pihak UIM perlukan bukti. Sekejap. Ya. Belum lagi. Belum lagi. Okay, satu. Lagi sekali. Oh. Sekejap. Okey. Okey, mantap. Apa yang lag ni? Sekejap. Kenapa tak keluar sekejap? Allah, buruknya muka. Dia macam tak keluar. Oh. Sekejap, lagi sekali. Dia macam tak keluar, tak jadi. Doktor screenshot pakai laptop dah saya. Oh. Saya kan pakai telefon. Main gambar. Yang boleh juga kan? Doktor dah makan doktor? Tadi makan sikit je dulu tadi. Takut Oh. ngantuk sangat. Okey, jap. Okey dah. Okey. Doktor letak dalam tu. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita sampai sini je dulu. Nanti kita akan jumpa insyaAllah minggu depan untuk buat ayat lah. Amirul dah tahu beberapa perkataan tu, kita macam nak bina ayat yang mudah. Okey, baik, boleh. Okey, terima kasih Amirul. Syukurlakum. Naltaqi fi al-usbu' al-qadim biiznillah. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Terima kasih banyak doktor. Okey, arakum fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum doktor. Okey, puan.